Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para pelajar yang dirahmati oleh Allah sekalian, pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnianya kita masih lagi dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah kita masih lagi diberi kesempatan untuk meneruskan sesi pembelajaran kita ini walaupun dalam suasana PKP ini. Insya-Allah saya mengharapkan para pelajar terus istiqamah tetap untuk menimba ilmu demi untuk mendapat redha Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi saya meminta para pelajar tahun 3 pada hari ini, pelajar tahun 3 untuk membuka buku buku kafah pelajaran fiqh taharah, buku kafah tahun 3. Iaitu pada muka surat 52. Pada muka surat 52, iaitu pada tajuk yang ke-14, adab-adab qada hajat, adab-adab qada hajat semasa qada hajat. Baik, boleh kita baca sama-sama untuk kita memahaminya. InsyaAllah selepas itu kita akan buat latihan di belakangnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Adab-adab semasa qada hajat. Sabda Nabi SAW, tanazzahu minal bawli fa inna ammata azabil qubri minhu. Lagi sekali, sabda Nabi SAW, tanazzahu minal bawli fa inna ammata azabil qubri minhu. Maksudnya, hendaklah kamu bersih dari air kencing. Hendaklah kamu bersih dari air kencing. Kerana kebanyakan azab kubur itu adalah darinya. Iaitu daripada tidak membersihkan air kencing dengan sempurna. Ataupun membersihkan najis selepas kita qada hajat dengan sempurna. Baik, berdasarkan kepada hadis Nabi SAW ini, kita diperintahkan supaya kita membersihkan diri kita daripada qada hajat, iaitu setelah kita membuang air besar atau air kecil dengan sebaik mungkin. Namun begitu, ada adab-adab yang tertentu yang kita kena jaga sewaktu kita melaksanakan qada hajat ataupun membuang air kecil ataupun air besar. Jadi, para pelajar boleh melihat pada muka surat 53. Boleh kita baca sama-sama. Iaitu adab semasa qada hajat ialah, pertama, qada hajatlah dalam keadaan bertenggung. Maknanya, bila buang air besar ataupun air kecil, mestilah dalam keadaan duduk. Duduk bertenggung, itu sebaik-baiknya. Nabi menunjuk cara duduk ketika qada hajat, iaitu duduk di atas tumit kaki kiri dan ditegakkan paha kanan. Itu kaedah, cara yang ditunjuki oleh Nabi SAW supaya di sana bukan sahaja untuk kita membuang najis dengan sempurna, tetapi ada hikmah di sebalik perbuatan tersebut. Hikmah kesihatan di sebalik perbuatan tersebut. Baik, yang kedua, basuh tangan menggunakan tangan kiri. Mana membersihkan najis yang ada pada kemaluan kita, sama ada pada qubul atau dubur, dengan tangan kiri. Jangan kita gosok dengan tangan kanan. Kerana tangan kanan kita memuliakan tangan kanan. Kita memuliakan tangan kanan kerana tangan kanan kita guna untuk makan dan minum umpamanya. Baik, yang ketiga, tidak makan dan tidak minum. Dengan maksud bahawa ketika qada hajat, kita tidak makan ataupun minum. Tengah-tengah nak buang air besar atau air kecil, sambil itu kita duduk minum dan makan. Itu tak boleh. Itu dilarang sama sekali. Baik, yang keempat, tidak qada hajat
di khalayak ramai atau tempat orang berkumpul. Kawasan orang berkumpul ramai, kita buang air kecil situ ataupun kita buang air besar di situ. Itu tempat yang tidak sepatutnya dilakukan qada hajat tersebut. Sebaik-baiknya di mana? Sebaik-baiknya di tempat yang tertutup. Di tempat yang tertutup. Baik, yang kelima, tidak qada hajat di bawah pokok yang berbuah. Sebaik-baiknya tidaklah kita membuang air besar atau air kecil di bawah pokok yang berbuah. Kerana dia memberi kesan juga kepada pokok. Bila kita qada hajat di tempat di bawah pokok yang berbuah, beri kesan kepada pokok dan buah tersebut. Baik, yang keenam, tidak menghadap atau membelakangkan kiblat. Jangan sama sekali untuk qada hajat dalam keadaan kita menghadap kiblat ataupun membelakangkan kiblat. Bismillah. Baik. Sebaik-baiknya, kalau sekira pun menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat dalam tempat yang tertutup, itu dibolehkan. Baik. Yang ketujuh, tidak qada hajat dalam lubang tanah. Mana-mana lubang yang ada di tanah, kita pun buang air kencing ataupun air besar di lubang-lubang tersebut. Tak boleh. Kerana kemungkinan lubang-lubang tersebut adalah sarang-sarang binatang. Baik, yang ke-8-nya, tidak bercakap-cakap, berbual-bual. Tandas bersebelahan dengan tandas yang lain, kita bersembang-sembang, berbual-bual dengan kawan kita ketika dalam tandas. Tak boleh. Itu adab. Tidak boleh bercakap dalam tandas. Baik, yang ke-9, tidak beristinja menggunakan tangan kanan. Tadi dia memerintahkan kita menggunakan tangan kiri. Janganlah sama sekali menggunakan tangan kanan. Baik, itulah 9 perkara yang disebut sebagai adab ketika membuang air besar ataupun air kecil atau diistilahkan dengan qada hajat. Baik. Untuk itu saya meminta untuk melaksanakan tugasan yang saya beri ini, iaitu pada muka surat 54 dan 55 berdasarkan apa yang kita bincangkan tadi, iaitu adab-adab qada hajat. Untuk menjawab aktiviti 1 dan aktiviti 2 pada muka surat 54 dan 55 ini. Iaitu pada aktiviti 1, tandakan betul pada penyataan yang betul dan pangkah pada penyataan yang salah. Ada 10 soalan. Kemudian pada aktiviti 2, kelaskan ataupun agihkan pernyataan di bawah ini, mana adab-adab semasa qada hajat dan mana perkara-perkara yang dilarang semasa qada hajat. Baik, insyaAllah semoga para pelajar dapat melaksanakan tugasan yang saya berikan ini. InsyaAllah sekadar itu pelajaran kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.